Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Bersama Lalili lagi malam ni dalam sesi Lalili Live. Alright. Sebelum kita start, saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum, nama saya Hasnul Abdul Halim dari Lalili. Kepakaran kami adalah membantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak, batuk berkahak dan selsema, agar dia orang dapat start tidur lena bila terkena penangan AO Walid. Alright. So, apa khabar anda semua? Alhamdulillah, saya harap you all semua okey. Mungkin ada yang dah tidur, bangun cepat. Sekejap je. Sekejap je, bangun cepat. Sebab apa? Sebab saya nak share satu benda yang sangat kritikal, yang bakal, kalau kita tak buat, kita tak tahu benda ni, dia bakal membunuh bisnes kita. Dia bakal bunuh bisnes kita. Yang benda ni benda yang kadang-kadang kita tak take note sebab kita rasa macam kita terlupa. Sebenarnya usahawan dia bukan tak tahu. Dia tahu, tapi kadang-kadang kita terlupa. Yalah, manusia kan selalu terlupa. So, apa benda yang membunuh bisnes kita? Apa dia? Cuba teka, apa dia yang membunuh bisnes kita, yang menyebabkan kita tak boleh pergi jauh? Dan benda ni lah yang berlaku dekat Kodak, dekat Nokia, dekat GM, kereta, dengan apa lagi? Banyak bisnes-bisnes, dan especially bisnes yang terkesan pada waktu PKP ni. Tapi PKP ni tak boleh buat apa. Bisnes yang tak selesa pun memang terganggu. Tapi selain daripada tu, one of the factor adalah kita adalah terlampau selesa. Kita terlampau selesa, ataupun bahasa Inggeris dia terlalu complacent kan dengan bisnes kita yang ada sekarang ni. Dan kita takut, satu takut nak grow, satu lagi takut nak buat benda baru. Kan? Pernah perasan tak? Kadang-kadang bila kita buat sekarang, bisnes sekarang ni, kita tak naik level pun. Kita buat benda yang sama daripada 10 tahun lepas sampai sekarang. Kalau you buat bisnes, check balik, kita tengok balik, adakah method ataupun cara kita buat bisnes sama dengan dulu. Saya pernah dengar tau benda ni, cakap macam ni. Kalau kita punya bisnes, kita buat benda yang sama, you pasti akan dapat hasil yang sama. Faham tak? Maksudnya kalau you nak income lebih, you kena buat lebih, you kena buat lain. You tak boleh main game yang sama. So dekat situlah kadang-kadang kita ni, termasuk saya tak cakap dengan you all ke apa, saya cakap pasal diri saya sendiri. Saya takut nak grow. Saya takut sangat nak pergi jauh. Saya takut nak buat benda yang baru tau, yang orang baru bagi saya lah. Baru bagi saya, tapi saya takut nak buat. Sebab saya rasa macam, aku tak mampu, aku tak boleh buat, aku tak ada kekuatan tu. Ini yang berlaku dekat saya. Dan saya tak tahu, saya rasa pun mungkin berlaku dekat you all semua. Contoh macam ni. Dulu saya buat, Alhamdulillah, saya ada macam-macam pengalaman bisnes. Dan pengalaman tu sebenarnya mematangkan kita lah. Setiap satu pengalaman yang saya alami tu sebenarnya dia mematangkan saya, yang akan menjadi lesson learn untuk kita, supaya kita tak ulang benda yang sama. So sebelum kita start ni, sebelum kita nak start, saya tak masuk lagi ni, baru mukadimah dia. Sebelum kita start ni, apa khabar anda semua? Boleh komen tak you all daripada mana? Dah tidur ke belum? Mestilah belum kan? You all daripada mana? Dan saya just nak tahu berapa lama dah you all buat bisnes. Kalau yang dah buat bisnes lah. Kalau yang belum buat bisnes, you boleh komen belum buat bisnes. Tapi kalau yang dah, saya nak tahu yang dah buat bisnes, berapa lamakah anda dah start buat bisnes ni? Kan? Kita nak tahu daripada awal sampai sekarang. Sebab benda ni penting, kayu ukur ni. Orang lain tak boleh compare, orang lain tak boleh tahu. Hanya you sebagai business owner, sebagai founder yang tahu. Dulu dengan sekarang sama ke? Adakah kita main game yang sama? Kita buat benda yang sama, tapi kita expect result nak berbeza ni. Kita nak result berbeza, tapi kita duk buat benda yang sama. So macam ni. First thing kan, benda yang saya nampak, yang saya dengar, especially daripada sharing sahabat-sahabat saya kan, yang diorang ni semua, diorang dah hebat sangat lah. Hebat sangat. So bila kita nak masuk circle, kita masuk circle yang lagi hebat daripada kita. So bila saya dengar diorang sharing, antara benda ni dah cakap, jangan selesa. Tahu tak? Jangan selesa. Diorang busy gila kot. Diorang sangat busy sampai dia tak ada Sabtu Ahad. Tapi saya masih ada Sabtu Ahad. Masih berehat, masih buat relax, chill kan. Tapi diorang ni yang dah berjaya ni, diorang tak ada Sabtu Ahad tau. Meaning dia maksudnya dia tak selesa. Dia tak selesakan diri dia sebab diorang ni ada aim. Dia ada target, dia ada matlamat yang dia nak capai. Dan dia sanggup do whatever it takes untuk capai.
So itu saya macam pak zas sentap. Nah, sentap. Saya ingat dulu Sabtu Ahad boleh rehat, tapi kalau once you dah start buat business, you dah tak ada cuti dah. You tak ada annual leave, you tak ada medical leave, you tak ada compassionate leave, tak ada semua benda tu lah. You kena bekerja. Tapi the good thing adalah bila you buat business, you akan ada sampai satu tahap you boleh berehat sebenarnya. Berehat maksudnya bila orang lain dah start buat, you dah start delegate, you punya team dah ramai, and then you boleh berehat. Tapi sebelum berehat, kita kena pulun dulu. Come on. Kan? Kita daripada kecil sampai nak dapat degree tu berapa tahun kita spend. Kita belajar daripada tadika lah. Daripada tadika sampai ke atas bertahun-tahun. Daripada contoh kita masuk tadika umur 4 tahun. Kita grad mungkin 24 tahun. So kita ambil masa 20 tahun untuk dapat gaji sekarang. You check gaji masing-masing lah. Berapa gaji you sekarang? Average lebih kurang 3,000 lah. 3,000. So you kerja 20 tahun untuk dapat 3,000. So what if, kan, apa kata kalau kita start buat business, you bayangkan InsyaAllah business ni lain tau. Bila you start buat, dalam within setahun pun, setahun sebenarnya you dah boleh capai 1,000. InsyaAllah lebih 3,000 tu boleh lah, 5,000 ke atas tu boleh. Setahun you buat betul-betul. Setahun you buat betul-betul, InsyaAllah 5,000 you boleh capai. Tapi kalau you makan gaji, dalam masa 20 tahun tu you belajar dari kecil sampai besar, you takkan dapat 5,000. Fresh grad lah saya cakap ni. Fresh grad you takkan dapat 5,000. So untuk you capai dapat lebih daripada 5,000, kan, benda first kita kena buat adalah kita kena start berubah. Kita buat perubahan. So dulu kita makan gaji, so sekarang kita buat business. So kita kena ubah game kita. Permainan kita nak buat business ni kita ubah. Kita cuba ubah. Kan, boleh tak kita ubah? Sebab you nak capai lebih daripada 3,000 yang contoh gaji basic saya cakap tu, supaya you boleh capai 5,000 sebulan. Dan dalam bisnes bagusnya you boleh buat. Tak mustahil. Benda tu tak mustahil. Dia macam ibaratkan cek kosong. Tahu tak cek kosong? So cek kosong ni you nak berapa? You nak berapa? So usaha kita buat, kan, usaha yang kita buat mestilah sama dengan apa yang kita nak. So kalau you nak 10,000, usaha kita kenalah 10,000. Kalau you nak 1 million, usaha kita kenalah bernilai 1 million. Nampak tak? So you ada satu blank check yang you boleh buat. Dan sementara kita masih muda, sementara kita masih ada umur insyaAllah, dan sementara kita masih ada tenaga, idea apa semua, buat sekarang. Buat. Jangan selesa. Mungkin you dah capai 10,000 pertama, mungkin you dah capai 5,000 pertama. Jangan selesa. Jauh lagi perjalanan tu. Jauh lagi. Kan? Jauh lagi. So jangan selesa. Keep tambah ilmu. Apa aku perlu tambah baik? Apa aku perlu upgrade? Dan you all tak perlulah upgrade semua serentak, kan. Tak payahlah nampak terus you nak upgrade besar, banyak. You tak perlu buat macam tu. Cukup sekadar you buat sikit. Sikit lama-lama dia jadi bukit. Itulah perumpamaan zaman dulu yang masih terpakai sampai sekarang, kan. Tapi saya nak beritahu, kalau you simpan duit sikit-sikit lama jadi bukit, dia tak jadi bukit dah tau. Zaman sekarang ni especially bila Richard Nixon kot. Richard Nixon, US punya presiden, dia pisahkan emas dengan duit kertas. Dia menjadikan duit kertas tu dah tak ada nilai sebenarnya. Dan apa yang berlaku, US keep print duit baru, print, menyebabkan kita punya inflation makin bertambah, inflation makin bertambah. Duit kita makin jatuh nilai. Dan benda tu purposely dibuat sebenarnya. So ingat, cash is trash. Jangan simpan duit. Never keep your money dalam bank. Instead you convert dia jadi satu benda yang kukuh, macam gold ataupun silver ataupun apa lagi, beli aset. Beli aset. The most easiest asset untuk kita buat adalah rumah lah. Rumah ke, tak kisahlah apa-apa, real estate. Sebab daripada rumah tu adalah bangunan tau, yang you InsyaAllah dalam masa 10 hingga 20 tahun dia masih ada. Itu bagus bangunan ni. Masuk saham pun boleh, tapi masalah dia saham ni pun dimanipulasi. Dia sangat-sangat dimanipulasi. Turun naik. Kalau you all ada ilmu, belajar betul-betul, insyaAllah boleh masuk lah. Tapi kalau yang tak ada ilmu, yang rasa macam main nak masuk je, better jangan. Better jangan. Baiklah you beli gold ke apa ke, simpan dulu sampai you dah belajar cara betul nak invest, then you invest. So tapi takkan dapat semua tu kalau kita dah start selesa awal. Pernah dengar tak cerita apa, Arnab dengan kura-kura?
Siapa tahu siapa pemenang dalam story tu? Pemenang dia. Anak dan kura-kura. Siapa menang? Cuba teka. Kan? Anak kan? Anak yang menang. Betul, anak. Salah, kura-kura. Kura-kura menang tau. Sebab apa? Sebab dia sentiasa nak buat dia tak pernah berhenti. Tapi apa yang berlaku kat anak, dia dah selesa. Dia selesa sangat sebab dia kata, aku jauh dah ni, anak tu ketinggalan ke belakang. Dia pun tidur. Dan masa dia tidur tu lah, masa dia selesa tu lah, masa dia tengah relax chill tu lah, kura-kura tu potong dia. Tahu, kura-kura tu potong dia. Kura-kura ni jalan slow gila bab 1. Slow gila bab 1. Dia jalan slow, tapi anak kalah sebab dia sangat selesa. So come on, especially kepada kita punya fighter, warrior, you jangan selesa sangat. Jangan selesa. Jangan, kalau kita dah biasa jual 10 botol sebulan, push. Macam mana aku nak buat lebih? Macam mana aku nak jual 20 botol sebulan? Macam mana aku nak jual 50 botol sebulan? Kena fikir. Sebab apa saya bagi tahu, dunia ni, nilai duit makin lama makin rendah. Faham tak? Makin lama makin rendah. In fact, saya punya insurans pun dah bertambah. Dah 2 kali dinaikkan harga. Insurans saya dinaikkan harga sebanyak 2 kali. Meaning, benda yang sama, saya kena bayar lebih sekarang. Of course lah, dia cakap coverage naik semua, saya tak pasti berapa, nak kena check balik. Tapi senang kata, apa yang you bayar dulu dengan sekarang dah tak sama. Benda lebih kurang je sama, tapi you kena bayar lebih. So dalam bisnes pun sama. Kalau sekarang you boleh dapat beli benda, contoh 100 botol air wallet dengan harga, saya bagi contoh lah ni, air wallet you beli 1000 botol, mungkin you dapat RM17. Tapi siapa boleh jamin next year 1000 botol you masih boleh dapat RM17. Kemungkinan besar dia akan jadi RM19. So modal you dah bertambah sikit situ, 7, 8, 9, 2000. Extra 2000 you kena tambah. Tahu, you kena tambah extra 2000 untuk support perbelanjaan, kos untuk restock. Dan benda tu bukan berlaku pada dalam bisnes je, dia berlaku pada semua punya. Harga minyak pasti akan naik. Harga rumah, of course, paling gila-gila naik masa lepas PKP ni rumah lah. Tak kisahlah rumah beli ataupun rumah sewa, semua naik. So it's just a matter kita ready ke tak ready untuk perubahan tu, untuk kenaikan tu. So that's why tak boleh selesa tuan-tuan. Kalau kita rasa macam hari ni aku penat, aku down, jangan bagi diskaun pada diri sendiri. Ini saya punya panggil apa, 2 sen 2 sen saya. Jangan bagi diskaun pada diri sendiri. Sometimes you nak rehat, okay fine, boleh rehat sekejap kan, tapi jangan ambil lama sangat. Orang F1 ni kenapa dia boleh menang? Sebab dia masuk pit stop lagi cepat dia bagus. Dia akan masuk mungkin 1 minit je, masuk tukar tayar, boom, terus gerak. Itu that's why dia boleh berjaya cepat lah. Tapi kalau masuk pit stop tu, tukar tayar slow, tersalah tu lah, tersalah alat, tersalah tayar, dan benda tu jadi lambat, dan akhirnya you kalah dalam game ataupun peperangan bisnes. Yes, bisnes ni peperangan sebenarnya. That's why adanya Sun Tzu Art of War. Kenapa keluar buku tu? Sebab bisnes ni macam peperangan lah. You kena ada strategi, you kena ada team, you kena ada motivation, you kena complete lah. You kena ada education, training, semua kena ada. Dan that's why dalam Laleli kita sediakan training. Kalau you join kita, insyaAllah kita ada satu group untuk kita buat training sahaja untuk team. Sebab saya faham dan kita sangat-sangat aware bahawa ramai orang dia nak start buat bisnes, tapi dia senang kata dia nak buat, tapi dia tak ada guide, tak ada panduan. So that's why kita create benda tu, nak support usahawan-usahawan ni, yang mana kalau dia bagi komitmen, dia buat betul-betul, insyaAllah dia pasti pergi jauh. Yang penting tu je, nak atau tak. Nak atau tak, itu je, that's all. Kalau you rasa macam kita rasa macam aku dah selesa lah, aku punya kerja pun dah okay kan, hutang-hutang semua dah hampir settle, so apa lagi aku nak? Apa lagi aku nak? Itu juga saya punya fikiran dulu. Tapi tanpa kita sedari, sebenarnya setiap barang, sementara kita selesa tu kan, sementara kita tengah selesa, semua dah settle, tanpa kita sedari barang-barang sekeliling kita tengah naik. Tahu tak tengah naik? Insurans naik, harga kopi naik, harga susu naik, harga pampers anak naik, harga sewa, kalau you sewa rumah pun naik.
So apa akan berlaku kalau kita masih berada pada tahap yang sama? Saya terpaksa cerita benda ni sebab benda ni is a true story tau. Dia berlaku. Dan kalau anda rasa macam benda ni tak tertakluk kepada anda, tak apa, that's okay. Campak jauh-jauh. Tapi kalau you rasa benda ni ada kaitan dengan kita, ada kaitan dengan kehidupan kita sekarang, you kena take note dan do something. Buat sesuatu. Hidup ni takkan mudah lah. Sebab tu kalau nak berehat tu bila kita dah meninggal di alam kubur kan. Tapi apa pun, whatever kita buat, insyaAllah kita kena minta restu mak ayah lah. Restu mak ayah, minta diorang doakan kita. Kadang-kadang kita ni buat bisnes, kita sangat push untuk buat bisnes sampai kita lupa dengan mak ayah. So kadang-kadang kita kena slow down. Slow down, jumpa mak ayah. Kalau ada nenek, jumpa nenek. Kalau ada mak mentua ke ayah mentua ke, jumpa diorang. Ambil masa dengan diorang, spend masa dengan diorang supaya InsyaAllah mana tahu keberkatan tu ada. Dan itulah yang saya rasa macam benda yang kita tak nampak, tapi benda tu ada efek. InsyaAllah mesti ada efek. Sebab tu dalam Islam pun kita ada benda yang batin, benda yang zahir, ada benda tu ada. So sama ada kita nak percaya ataupun tak nak percaya tu terpulang. Kan, yang penting benda tu ada. Dan kalau you follow, you betul-betul jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan mak ayah, hubungan dengan sesama manusia, InsyaAllah perjalanan kita sebenarnya kadang-kadang kita usaha sikit, tapi dia punya keberkatan, dia punya apa panggil tu, dia punya keberkesanan tu lebih. Keberkesanan tu lebih. So itu yang saya nak sampaikan malam ni. So stop being selesa. Yang mana mungkin kita selesa sekarang, tapi kita tak tahu adakah kita akan selesa next year. Dan Alhamdulillah PKP dah di lift up lah Tapi hari ni saja dah 2,000 kes. Saya tak tahu, saya sebenarnya tak boleh brain macam mana proses tu. Saya just layan je lah. Boleh solat Jumaat esok, insyaAllah kita doa supaya kita boleh solat Jumaat dengan baik. Ikut SOP, ikut PKP lah supaya kita tak nak pula jadi kes lain pula. Na'udzubillah min zalik. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa dalam hidup. Saya kenal ada beberapa orang, sahabat-sahabat saya yang mana dia orang tengah mungkin in a rut lah kalau Mak Saleh panggil RUT, in a rut, ataupun dalam keadaan yang stuck, buntu. Dan percayalah, Allah akan bagi jalan sebenarnya. Allah akan bagi jalan, bagi cara kalau kita dekat dengan dia. Dia sebenarnya ujian ni Allah turunkan untuk kita kembali pada dia, duduk pada dia. Kan, berdua-duaan dengan dia. That's the only way untuk kita survive. Dan kita dimomokkan banyak dimomokkan dengan kalau you nak berjaya, you tak buat apa-apa. Macam nak cakap kalau you nak berjaya dan you dia macam ni lah. Bila you stuck, orang akan fikir aku nak buat sesuatu. Tapi sebenarnya the first thing, especially kalau you are Muslim, the first thing bila kita start, kita kena kembali pada dia. Kita kena mengadu dekat dia. Kan? Kita kena mengadu dekat dia. Sebab of course dia lah yang memberi kita rezeki, dan dia juga lah yang beri kita masalah. Dan pasti dia lah yang menyelesaikan masalah kita. Orang lain tak boleh. Manusia tak boleh selesaikan masalah kita. So tak guna you orang mengadu dekat Facebook ke, kalau kita mengadu dekat Instagram ke, orang suka tengok. Orang suka tengok kita komplain dengan live kita, komplain suami, komplain isteri, komplain anak. Orang suka tengok. Tapi dia tak akan membantu dan dia tak akan improve kita punya life. So why not? Instead of kita post kat Facebook apa semua tu, kita start postkan diri kita, buat marketing kita dengan Allah. Memang semua orang ada banyak masalah. Banyak, especially yang buat bisnes makanan, yang buat bisnes pelancongan, yang buat bisnes percutian, perkahwinan. Memang dia orang masih affected. Dia orang masih affected. In fact, buat automotif pun sama. Tak semua orang nak beli kereta sekarang. Yalah, keluar pun dah terhad. Orang pun dah tak pakai kereta. So, bila kereta tak terjual, agak-agak tayar terjual banyak tak? Pun tak. Agak-agak minyak hitam terjual banyak? Pun tak. So ramai affected. So kita tak boleh buat apa. Benda ni adalah worldwide punya fenomena, yang mana the only
one yang boleh settlekan masalah ni adalah Allah, adalah Tuhan kita. Kan, Tuhan kita. Dan kita jangan lupakan dia. Dan sentiasa doa dekat dia, janganlah jangan benarkan aku diskaun diri sendiri, bagi diskaun pada diri sendiri. Jangan benarkan aku bagi diskaun pada diri sendiri. Aku nak berjaya. Please give me the strength. Please give me the kekuatan. Kan? Kadang-kadang kita ingat kita ni dah kuat, tapi sebenarnya tak. Saya nampak saya cakap macam ni. Kadang-kadang saya pun down. Saya banyak kali rasa macam, tak boleh lah. Bolehkah aku buat ni? Tak boleh. Kita akan banyak, apa panggil tu, suara biawak dalam kepala kita. Yang mana kalau kita tak boleh nak manage, dia akan menguasai kita. Dan dia akan buat decision yang akan menghancurkan life kita. So learn to say no. Tadi saya dah dengar satu video pasal, kenal tak The Wolf of Wall Street? Mamat tu lah yang isap dadah apa semua tu. Dia ada dekat company dia ada buat satu, apa panggil tu, winner slogan. Winner slogan maksudnya kata-kata semangat untuk dia jadi winner tau. Dan dia suruh team dia banyak sebut benda tu untuk train kita punya mind sebenarnya. Mind is the most powerful thing dalam badan manusia. Dia akan menentukan tindakan kita, dia akan menentukan decision kita, dan of course bila dia tentukan decision kita, dia akan tentukan life kita. Kita punya end of life. Kalau you tak boleh control atas ni, mindset kita ni, otak kita ni, itu punca datang banyak masalah. Orang bunuh diri, na'udzubillah. Orang rasa macam dia akan start stress. Bila dia stresskan orang sekeliling dia. So itu bila kita tak boleh control. So saya pun sama, saya masih belajar, saya masih cuba control whatever benda negatif yang datang. Dia akan datang. Sehebat mana pun kita, syaitan tu memang akan suka. Lagi kalau orang alim, syaitan dia pangkat lagi tinggi lah. Kalau macam saya ni memang pangkat cikai-cikai je, bawah-bawah je, iman tak tinggi sangat. Tapi orang yang kuat-kuat tu iman dia orang tinggi. So dia punya syaitan, hasutan, biawak dia tu memang level besar, level tinggi. So kalau macam saya ni, kita kena start belajar lah suara kecil ni macam mana aku nak handle. Sebelum dia membesar, dia akan membesar juga. Tapi bila dia dah boleh kontrol yang kecil ni, insyaAllah yang besar tu kita boleh kontrol. Itu syaitan, musuh utama manusia yang kita tak boleh nampak. Hebat kita tak boleh nampak syaitan ni, tapi dia musuh utama manusia. Dalam Al-Quran sebut dia musuh utama. So bukan Yahudi musuh kita yang utama, bukan orang bukan Islam, bukan orang yang mengutuk Islam, tak, bukan. Musuh utama kita syaitan sebenarnya. Dan janganlah sesekali kita jadi kawan syaitan. Ikhwanu syayatin. Jangan jadi kawan dia orang. Sebab dia akan merosakkan life kita, dia akan merosakkan keluarga kita, dia akan merosakkan seluruh kita punya circle ataupun kita punya logistik, kita punya environment. Kan? So, sekali lagi saya ingatkan, jom kita sama-sama start ubah diri kita supaya tak berasa selesa. Kita buat, insyaAllah. Saya yakin macam ni tau. Kalau orang tu berusaha, dia akan dapat. It's just a matter you boleh sabar ke tak boleh sabar. Proses tu panjang. Dan dia kan ada orang macam ni cakap, aku nak jadi jutawan by umur 30. Dia nak jadi jutawan by umur 30. Tak ada salah, tak salah. Tapi adakah you are willing to do whatever it takes untuk jadi jutawan pada umur 30? Dan kalau you tak dapat jutawan pada umur 30, what will happen to you? Adakah you akan stress? Adakah you akan keep doing? Ataupun you akan give up? Most people dia akan start give up. Biasa macam aku tak ada harapan, aku tak ada potensi, aku tak ada kekuatan. Padahal sebenarnya you kena ada 3 perkataan dia. Ini 3 perkataan dia. Sabara, you kena sabar. Proses tu panjang. Proses tu jerih lah jerih. Kalau senang saya cakap macam ni, kalau you all nak join kita punya Lalili Warriors, Lalili Fighter, you kena ada satu kekuatan, keberanian untuk start ubah dan willing to take action untuk you punya life. Takkan ada orang lain, takkan ada manusia lain yang akan ubah hidup kita. Ni kena ingat takkan ada orang lain mampu ubah. Tak kisahlah saya buat training session beribu kali pun, banyak mana pun, kalau owner dia empunya badan tu tak willing untuk berubah, insya-Allah takkan berubah.
never change, will never change. Dia akan maintain pada benda yang sama. So start buat tindakan dengan hati, bukan dengan nafsu semata-mata, tapi dengan hati dan dengan akal. Okay, so saya rasa itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada yang sudi join. Saya ucapkan kepada yang duduk Selangor, selamat bercuti esok. Gunakan cuti tu wisely. Pada yang tak duduk Selangor, selamat bertugas, selamat bekerja, dan do the best dan give the best. Alright, so itu saja daripada saya, Hasnul Laleli. Sehatkan Syok. #Bina Bisnes bersama Laleli. Bye.